Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so Mama Z memilih tajuk hukum linear sebab rasanya soalan ni mudah. Zaman Mama Z pun Mama Z rasa mudah tapi Mama Z tak boleh jawab. Pelik juga dulu. Okay, tajuk ni mudah. Cuma dia trik pelajar sedikit sebab asal soalan kita bukannya linear tapi dia suruh guna biar dia jadi linear. Gitu. Okey. Dalam soalan biasanya kita kena tahu kalau kita ada graf. Okey, graf kita nanti memang kita akan dapat graf yang linear. Contohnya garisan warna hijau. Tempat titik yang berwarna biru ni kita panggil dia pintasan Y. Kita labelkan sebagai C. Okey, pintasan Y. Okey, kemudian kita punya persamaan ialah Y sama dengan MX tambah dengan C. Mama Z besarkan huruf Y sebab Y itu sebenarnya boleh datang dalam bentuk pelbagai. So kat sini merujuk kepada paksi Y, kat sini merujuk kepada paksi X besar. Dalam kes sekarang, nilai Y besar kita ni adalah XY. Nilai X besar kita adalah X kuasa 2. Yang biasa kita belajar yang sebelum ni, Y kecil sama dengan M X kecil tambah C kecil. Itu untuk paksi Y dan paksi X. Dan semasa sini graf kita mungkin bukan bentuk garis lurus. Untuk kita tukar dia jadi garis lurus, kita kena ubah suai paksi Y kecil menjadi Y besar, paksi X kecil menjadi X besar. Sebab itu tajuknya hukum linear. Apa-apa pun graf kita jadi linear. Yang ini memang dalam kejuruteraan memang kita akan guna pakai. Sebab kalau kita tengok arus elektrik adalah dalam bentuk analog. Macam mana kita boleh tukar bentuk analog kepada digital? Sebab manusia cuma faham digital sahaja. Itu memang kita kena buat lah. Sebab itu diajar semasa sekolah lagi. Nak kerja nanti mudah. Okey, so kita tengok beberapa maklumat yang akan diberi dalam soalan. Yang pertama, soalan bagi the variable X and variable Y related by the equation 3y equals to p minus 1x plus 12 over x. Well, dia bagi maklumat p is a constant. P constant dia kata. Diagram 12 show the straight line QR. Ni QR. Straight line obtained by plotting xy against x squared. Dia bagi maklumat tu dah siap. Kemudian baru dia suruh kita jawab soalan A. Express garisan yang warna biru ni kepada bentuk linear. Dia nak suruh jadi bentuk linear. Sekarang tidak linear sebab ada X kat bawah tu. Sebab kita ada X kat bawah ni tak jadi linear. So kita nak jawab soalan A dahulu. Untuk jawab soalan A, mata kita kena tertumpu juga pada paksi kita. Paksi kita di sini adalah X squared. Itu clue kita sebenarnya. Jadi soalan kita 3y sama dengan, Mama Z jauhkan sikit, P tolak 1x tambah 12 per dengan x. Okey. Yang pertama tadi, yang ini Mama Z kata. Yang ini satu lagi benda yang penting. Okey.
Jadi sekarang yang kita ada dekat perkara rumus, subjek ni hanyalah huruf Y. Jadi kalau Mama Z nak suruh jadi XY, semua sebutan Mama Z darab dengan X. Di sini darab X, di sini darab X, di sini pun darab X. Maka nilai yang ini akan mati. Nilai kuning ni mati. So kita tengok hasil dia. Lepas kita darab, tengok hasil. Hasilnya adalah 3XY sama dengan P tolak 1 X kuasa 2 tambah dengan 12. Okey. So kita dah nampak X kuasa 2 mula kelihatan. Jadi yang warna hijau sekarang ni dah selesai. X kuasa 2 dah selesai. Tugas kita ialah nak buang 3 kat depan ni. Sebab soalan kita paksi di sini cuma XY saja, tidak ada nilai 3. So Mama Z kena nyahkan nombor 3. Semua sebutan Mama Z bahagi dengan 3. Okey. So hasilnya XY, okey, dah cantik, sama dengan P tolak 1/3. X kuasa 2 pun dah cantik, tambah dengan 4. Okey. Jadi, Mama Z dah jawab soalan A. Mama Z dah tulis dalam bentuk linear. Alright. Mama Z buka kepada soalan. Ada tak nak tanya? Mazat, Ya? C tu C kecil ke C besar? Tak kisah. Sebab antara huruf yang susah nak detect kecil besar. Kalau huruf A memang dia jelas. A besar, A kecil. B besar, B kecil. C, kalau awak buat dekat-dekat baru nampak ada satu besar, satu kecil. Kalau dia duduk sorang-sorang macam ni, dia tak nampak sangat. Jadi, kita boleh, walaupun kita ragu-ragu kat situ, kita terus selamat. Tapi dalam engineering, biasanya kalau kita buat Y besar, X besar, C pun kita buat besar. Cuma dalam SPM, Mama Z agak tak pasti. Jadi, cuma kita selamat. C boleh, kalau kita nak kata C besar pun boleh juga. C kecil pun boleh. Okey. Soalan A dah okey? Okey. Okey. So, sekarang ni, yang Mama Z labelkan sebagai pink sekarang ni adalah nilai Y besar kita. Nilai yang Mama Z labelkan warna kuning sekarang ni, ini merupakan nilai kecerunan kita. Manakala yang warna biru ni merujuk kepada nilai X kita. Dan last sekali, nilai 4 itu merupakan nilai C. Okey, nilai C. Barulah kita boleh tengok pada soalan B dan seterusnya. Okey, soalan B kata apa? Soalan B kata, given that the gradient of QR is -2. Kita pun dah nampak dah gradient kita warna kuning tadi. Gradient kita P minus 1 divided by 3 dan soalan bagi tahu the gradient is -2. From that, P, okay, so Mama Z nak ajar cara cepat lah yang ini. Okay, cara cepat sebab ni kertas 1. Okay, kalau boleh you guna. Okay, Mama Z ajar cara cepat supaya awak tak salah algebra. Boleh guna, tak ada masalah. Benda ni tidak ada larangan khas sebab pelajar dah kira banyak, pelajar nak cepat. Okey. So caranya ialah kita buat pecahan. Huruf P, Mama Z represent benda baru lah ya. X minus 1 divided by 3. Macam tu.
Mama Z tekan button alpha, calculate, -2. Biasa tak guna kaedah ni? Biasa. 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 Kalau boleh guna kaedah ni, gunakan. Sebab kita bukan jawab matematik sekolah rendah, nak buat step by step. Okey, kemudian tekan shift, solve sama dengan. So, dapat nilainya -5. Straight to the point saja. P sama dengan -5. Tak perlu tunjuk semua benda. Kan, biasanya kan kita tunjuk semua benda begini. Sebab kita, dalam hati kita sebenarnya nak tunjukkan yang kita ni boleh matematik yang ini. Tapi kita kena ingat, kalau kita membazir masa di sini, kita akan tak cukup masa untuk jawab soalan yang lain. Dan jawapannya sama saja, cuma step dia banyak. Saya rasa yang ini boleh. Dalam MAT pun rasa boleh langkau yang ini. Cuma jaminan 100% tu Mama Z tak berani nak bagilah. Okay, next. Okay, kemudian dia minta kita cari find the value of T juga. The value of T. Okay. Kita tengok nilai T tu sebenarnya dia adalah pintasan paksi Y di sini. Dia adalah pintasan paksi Y di sini. So, yang memintas itu adalah 6T. Okay, 6T. So, Mama Z sambung di sini. 6T itu sebenarnya adalah nombor 4. Sebab kita dah declare 4 ini adalah pintasan. Okay, so daripada situ, T awak akan dapat 4 per dengan 6. Kalau kita tekan kalkulator, dia terus kecilkan. 2/3. Alright. So, kita dah selesai soalan nombor 12. Daripada soalan tidak linear menjadi linear. Dan kita dah padankan dia dengan rumus linear. Okay. Dan kita telah menjawab tentang gradient. Satu kita pecah menjadi gradient. Satu lagi kita pecah menjadi y-intercept. Alright. So, Mama Z buka kepada soalan. Tak ada. Okay. So, kita fokus kepada soalan lain. Semasa Mama mengajar tahun lepas, Mama Z terkeliru di antara tajuk linear dengan linear yang nombor 13 ni. Nombor 13 tajuk lain. Okay, nombor 13 ni tajuk lain. Sebab tu dalam ni Mama Z buat chapter 6 dan campuran. Sebab kita tengok macam tajuk linear, tapi linear yang ini tajuk yang lain. Tajuk tentang garis lurus juga. Masih ada perkataan gradient. Tapi dia ada, lepas tu dia ada equation of perpendicular macam tu. Jadi yang ini tajuk lain. Nanti pilih-pilih tajuk. Okey, kertas 2 nanti dulu. Okey, ni kertas 2. Kertas 2 dia panjang sikit lah. Dia panjang sikit tapi mudah. Okey, kita buat kertas 1 dulu. Esok nanti bincang sama ada, sebab pagi memang tak boleh buat dah. Esok saya dah mula kerja. Bincang sama ada hari Rabu tu nak buat malam ataupun awak nak rehat terus. Okay? Dari segi Mama Z memang bila sebut matematik, Mama Z jadi tak penat. Kecuali kalau you suruh Mama Z buat surat rasmi ke, yang tu stres. Sebab bukan bidang kita. Buat surat rasmi, saya akan ambil masa 3 hari baru siap. Sebab bukan bidang saya. Saya tak ingat nak ejaan, saya tak ingat format. Macam tu. Okay, kalau saya buat kerja matematik, tak apa. Dia bukan bebanan lah bagi saya sebab kita dah memang kita buat hari-hari. Okey, nombor 12. Okey, yang ini nampak garis lurus dan kita nampak paksi dia memang dia dah lain daripada yang lain. Dia adalah huruf, bukannya X dengan Y sahaja, dia combine. Okay, the variable X and Y are related by the equation. The equation P over Y is equals to 1 minus Q over X squared.
Okey, so kita tengok dulu. Bentuk dia memang dah cantik. Memang nilai di atas di sini adalah 1 over y. 1 over y. And then kita memang ada 1 over x squared. Dia memang buat dalam bentuk y besar sama dengan yang ini jadi c, yang ini akan jadi m x. Cuma terbalik sikit. Okey. Kemudian dia suruh kita cari nilai P. Okey, dia suruh kita cari nilai P. Lepas tu dia suruh kita cari nilai Q. Okey, nilai P dan juga nilai Q. Jadi untuk saya ubah P dahulu. Saya nak ubah P sebab P didapati yang mengganggu di sini P. Orang lain semua dah cantik, P saja belum. So Mama Z padam sekejap, nak ubah P dahulu. Dia akan jadi 1 over y is equals to Mama Z bawa nombor ni lah ke depan. Negatif Q over P X kuasa 2 plus 1 over P. Yang ini lebih okey. So baru jadi y equals to mx. Okay, dalam engineering memang kita kena buat lain sikit sebab banyak simbol dalam engineering. So kita bahagiakan diri kita. Okay, so kita nak cari nilai P sekarang. Okay, nilai P ada 2 tempat, sebab itu soalan suruh cari nilai Q terlebih dahulu. Okay, soalan suruh cari nilai Q terlebih dahulu. Okay, so kalau awak tengok pada soalan, nilai M ini merujuk kepada negatif Q per dengan P. Okay, nilai kecerunan sama dengan negatif Q per dengan P. Itu yang mula-mula. Kemudian, kalau awak tengok pintasan. Pintasan paksi Y kita berada di sini. Dan pintasan kita adalah 1 per P. 1 per P ni nilai C kita. Jadi 1 per dengan P sama dengan 2. Tukar tempat duduk, P sama dengan 1 per 2. So, kita akan dapat nilai P terlebih dahulu. Okey. So, P dah dapat dah kat situ. Jadi, kalau Mama Z ganti kat sini, M sama dengan negatif 2Q. Mama Z baru dapat gitu. Jadi, sekarang ni daripada graf, kita akan belajar sikit tentang gradient bagi garis lurus. Sebab itu Mama Z tadi terconfuse dengan soalan yang sebelum ni tu. Okey, so kita tengok rumus untuk gradient. Rumus untuk gradient adalah y2 tolak dengan y1 per dengan x2 tolak dengan x1. So, dia akan jadi 6 tolak dengan 2 per dengan 5 tolak dengan 0. So, Mama Z dapat jawapan di situ adalah 4 per dengan 5. Okey, 4 per dengan 5. Okey, so nilai M tu Mama Z ganti dalam ni. Ganti dalam tu. Jadi awak dapat 4 per 5 kemudian sama dengan negatif 2Q. So, awak akan dapat negatif 2
per 5 sama dengan Q. Sama ada nak kira guna kalkulator pun boleh, nak congak pun boleh. Alright, so Mama Z dah selesaikan soalan nombor 12. Tahun 2012, 2012. 10 tahun yang lalu. Okey. Kita buka kepada soalan dulu. Boleh? Boleh. Boleh. So kita akan libatkan log pula. Okey, kita akan tengok soalan yang melibatkan log. Soalan nombor 13, yang ini adalah soalan garis lurus. Alright, kemudian yang ini garis lurus. Saya nak cari yang ada log sekejap. Okey. Kita nak try soalan yang melibatkan log. Sebab ada setengah pelajar tajuk log dia selok. Jadi bila soalan ni sebenarnya dia suka tajuk hukum linear ni, dia suka. Cuma sebab rezeki dia pada tahun itu ada log. Jadi kita nak suruh pelajar tidak selok lah. Kita cuba, sebab bila guna log ni sebenarnya dia mudah. Cuma pelajar diomokkan dengan log susah. Diomokkan saja. Jadi terbawa-bawa. Okey. Kita tengok dulu, pastinya memang bukan Y lagi ni. Tapi yang ini dia kekalkan. Okey, dalam eksperimen fizik biasanya kita buat benda ni. Kita kekalkan beberapa nilai dan kita terbalikkan beberapa nilai supaya graf yang kita plot menghasilkan graf yang linear dalam fizik. Okey. So, the variable X and Y are related by the equation Y equals to blah blah, where P is a constant. Diagram 12 show the straight line graph obtained by plotting Y axis again X axis. Okey, dia terang tentang graf, tentang maklumat apa-apa dalam soalan pokok. Okey, soalan A. Dia suruh kita express Y yang ini ni kepada bentuk yang baru supaya paksi Y yang baru bertukar menjadi log Y to the base 10. Okey, log Y to the base 10. Jadi kita nak jawab soalan A terlebih dahulu, kaedah yang sama, cuma dia campur aduk dengan log. So kita ada Y sama dengan 1000 P to the power of X. Lepas tu, dia suruh tukar Y menjadi log. Jadi kita kena buat log to the both side. Kita kena pasang log Y base 10 sebelah kiri. Kita kena buat juga log base 10 sebelah kanan. Dan di dalam tu ada nombor 1000. Okay, dia ada 1000. Kemudian dia ada P kuasa X. Macam tu. Jangan tersalah buat yang itu 1000 dan juga P kuasa X. Kalau kita perhatikan nota kita sebelum ni, Y sama dengan MX, dia ada hubungan tambah something di situ, C. Tapi kita punya tak ada lagi. Di mana sekarang yang sebelah kiri telah menjadi seperti yang kita nak, log Y to the base 10. Jadi dah. Tapi malangnya bila kita ubah yang warna kuning, yang warna biru ni tidak kelihatan. Jadi kita kena adjust biar keluar juga tentang X.
Jadi Mama Z akan menggunakan hukum log. Dah tak ada dah tajuk linear, dah tukar tajuk log pula sekarang. Okey, kita buat log y to the base 10. Yang ini kita kena jaga, dia dah okey. Menurut hukum log, bila perutnya darab, okey, dia akan bertukar menjadi hasil tambah. Macam tu. So, Mama Z dah mula guna hukum log. Okey, kemudian jangan pening-pening kepala. Ni, awak ada kalkulator, awak tekan je log 10 1000. Kalau awak tak nak buat apa-apa kan, awak tekan kalkulator. Oh, jawapannya 3. Tak payah pening-pening. 3. So, kat situ awak dah dapat log y base 10 equals to 3 ni Mama Z nak letak belakang sebab plus C. Okey. Lepas tu add ni yang bertinggik, apa-apa yang bertinggik jatuh ke depan. So dia jadi X log P to the base 10. Okey, sikit lagi. Kita ubah sikit lagi final touch up ni. Log y to the base 10 equals to, Mama Z tulis log P base 10 kat depan supaya Mama Z boleh tulis X kat belakang. Okey. Jadi, yang kat depan ni represent untuk Y. Yang dalam kurungan ni represent nilai M. Yang di belakang ni represent untuk X. 3 ni represent untuk C. Baru boleh jawab soalan seterusnya. Okey, sebelum Mama Z jawab yang B, nak tanya dulu yang A. Ada masalah tak? Mama Z. Ya. Kalau X log P base 10 tu, dia kena log P10 tu kena tulis kurungan lah kan? Dia kena sketch kurungan daripada X. Baris yang keberapa tu? Yang last tu. Yang last. Dia tak boleh lah buat macam P kurungan X kurungan lah. Tak boleh. Bukan, Mama tulis macam tu sebab nak suruh pelajar nampak. Sebab log ni, dia memang, yang ni, dia memang seketul. Untuk orang mat, dia nampak benda ni seketul. Tapi untuk orang yang baru nak belajar tentang log, kalau Mama tak buat kurungan, dia akan nampak benda tu besar. Sebenarnya, sekali kita pandang, ni kita tahu dia adik-beradik je, serumah. Tapi bila Mama Z tak buat kurungan, untuk pelajar yang baru nak belajar kan, dia nampak benda tu terlalu besar. Macam log X. Lepas tu dia nampak P dengan X ni macam darab. Dia nampak benda lain. Kita panggil, zaman master dulu, Mama Z belajar, kita panggil masalah structure. Pelajar nampak structure tu lain. Jadi sebab itu tadi Mama Z nak elakkan masalah structure tu, Mama Z buat kurungan supaya awak nampak benda ni benda yang lain daripada X. Kalau tak buat sebenarnya boleh, untuk dalam mat boleh. Tapi untuk orang yang memandang tu dia nampak log PX base 10. Dia nampak gitu. Boleh Boleh. Okey. Kadang-kadang kalau pelajar Mama Z suruh dia buat ni dalam ni juga. Kalau tak nanti bila ada kat sini, contohnya X, dia punya kembang tu kan, saya tak tahulah, dia nampak macam everything ni nak kena kembang ni. Dia nampak benda macam tu. Dia nampak benda yang lain. Jadi dalam penulisan memang kita kena hati-hati sebab yang ini masalah max global.
Sebab orang Mac dahulu dia limited cara dia buat penandaan. Kadang-kadang dia buat ni, dia kata 2 darab 3. Kadang-kadang dia buat 2 darab 3. Awak masuk matrik nanti 2 darab 3. Penulisan darab tu saja ada 3 jenis dah. 3 jenis dah. Jadi lama-lama pelajar confuse. Pelajar akan baca yang ini 2.3. Pelajar akan baca yang ini 2x3. Jadi dia confuse. Itu yang Mama kata tadi, masalah structure in math. Masalah global. Pelajar dia penilalat sebab tata tanda penulisan matematik itu sendiri mengelirukan. Okay? Tapi kita tak boleh nak buat apa sebab orang yang reka, kita kena guna je. Gitu. Structure in math. So sama juga log ni, cara dia tulis. Kalau Mama Z tak buat kurungan, kalau kat sini awak nampak tak buat kurungan, tiba-tiba dekat ni buat kurungan pula. Lepas tu tiba-tiba kat sini pun Mama Z buat kurungan. Kenapa ada kurungan, sekejap ada, sekejap tak ada? Sebab kalau log Y dia memang dah mudah, Mama teruskan tulis. Log yang melibatkan nombor, Mama Z nak suruh pelajar nampak, kita boleh tekan kalkulator. Kemudian yang P tu Mama Z buat dalam bracket sebab Mama Z nak menampakkan di sini ada satu hukum log kita nak guna. Itu yang nampak sekejap buat, sekejap tak buat. Okay, dia ada maksud tersendiri sebenarnya. Tapi memang tajuk log ni pelajar Mama Z tak boleh jawab juga dulu. Cuma kelebihan dia orang, soalan exam keluar mudah. Kalau keluar yang macam ni, tak boleh jawab juga. Kebetulan soalan exam tu keluar yang sangat mudah. Lebih mudah daripada SPM. Jadi, sikit lagi nak usaha. Dekat SPM je susah ni. Masuk matrik nanti, masuk asasi nanti, dia dah mudah dah. Sikit lagi, tak sampai 30 hari, tak sampai 40 hari dah kan? Sikit lagi dah. Usaha sikit lagi. Okay, Mama Z terus soalan B. Find the value of H and of P. Dia guna, patut tak ada huruf S kat situ. Dia buat ayat yang berbeza. Dia nak satu nilai H, satu nilai P. Kalau Mama Z buat soalan, Mama Z akan guna find the values of H and P. Lain soalan Mama. Rupanya dia guna 2 kali of tu. So, value. So, daripada situ, Mama Z dapat detect bahawa nilai pintasan Y adalah H. Nilai pintasan Y adalah 3. So, dapat terus nilai H. Nilai H bersamaan dengan 3. Dengan syarat, Mama Z kena berjaya dapatkan dulu nilai ni. Soalan ni kita panggil soalan berkait. Salah yang atas, B kirim salam je lah. Jadi kena mahir juga soalan A tu kena mahir dulu. B datang kemudian. Alright, kemudian kita nak cari nilai seterusnya, nilai P. Okay, nilai P. So, nilai H Mama Z dah dapat tadi. Jadi, dari situ Mama Z dah boleh cari kecerunan. M sama dengan nilai H tadi 3 tolak dengan 1 per dengan 0 tolak 1. So, Mama Z dapat negatif 2. Okay, Mama Z dapat negatif 2. Nilai kecerunan merujuk kepada yang dalam bracket ni. Yang dalam bracket. So, bila Mama Z ganti nilai tu, log P asas 10 sama dengan negatif 2. Jadi, kita tinggalkan
P seorang-seorang dekat sini, 10 akan menjadi besar dan diangkat -2. Kalau di peringkat metrik, kita terima jawapan ni. Yang ini Mama Z teruskan lagi. Katakanlah kita tak ada idea semasa itu. Sekarang kita ada idea. Semasa exam tak ada idea. Hanya awak dan Allah saja masa tu. Jadi 10 kuasa -2. Katakan kita tak mampu nak fikir dah. Tekan je lah kalkulator. Jangan paksa otak sangat masa tu. Benda-benda yang begini. Tekan je lah kalkulator. So sebab cikgu tak ada masa tu. Awak, Allah, lepas tu awak ada alat untuk mengira tu. Sebab kalau cikgu kita tengok, dia kata Allah, itu pun nak tekan kalkulator. Itu ayat biasa untuk cikgu matematik. Ayat biasa sebab cikgu matematik ni dia tak suka bergurau benda-benda pelik. Jadi dia bergurau kasar begitu. Okay, dia orang panggil gurau bewok. Menyebabkan pelajar jadi takut nak guna kalkulator. So what's for kita beli kalkulator kalau kita tak nak guna kan? Di matrix, Mama Z suruh pelajar guna walaupun 3 tambah 2. Sebab tak percaya ke student 3 tambah 2 belum tentu dia buat 5, kadang-kadang dia buat 6. So Mama Z suruh tekan kalkulator walaupun 2 kuasa kosong. Kalau tidak, ia dapat kosong. Kalau tak, pelajar akan congak jadi kosong. Daripada dia salah, biarlah tekan kalkulator. Alright. So, kat mana rasa tak boleh? Untuk log. Sebab dia tinggi-tinggi soalan ni pun, kalau dia tinggi nanti, at least dia cuma bergabung dengan garis lurus saja. Garis lurus. Contoh soalan yang boleh combine dengan soalan ni. Okey. Soalan yang boleh combine, kalau Mama menjadi pembuat soalan. Okey, kita dah dapat tadi titik di sini, awak dapat sini nombor 2 tadi. Mungkin dia suruh cari jarak kat sini dulu. Mungkin dia unjurkan lagi yang ini. Dia kata jarak kat sini 1/2, cari titik baru. Tajuk tu. Tajuk apa tu? Saya tak ingat nama tajuk. Tak nak sebut tajuknya. Kan ada kan 1/2 jarak. Geometri koordinat ke? Koordinat geometri. Tu. Kalau yang boleh combine dengan tajuk ni. Lepas tu, selain daripada tajuk tu, dia boleh juga tanya apakah nama persamaan garis lurus ni. Kan? Dia boleh keluarkan soalan-soalan begitu. Terutamanya kalaulah di sini ni memang nilai Y, di sini nilai X. Dia boleh keluarkan soalan begitu. Okay, tapi jadi tinggilah. Sebab tahun awak KSSM. Jadi dia tinggi sedikit. Okay, so Mama Z tengok soalan, kalau kita boleh patah balik soalan, cuma kertas graf kita tak ada. Kalau nak buat yang tu kena ada kertas graf. Okay. Contoh soalan yang kertas 2. Dia, yang section B ni memang kita tak boleh nak pakai dah. Ini syllabus lama. Okay. Cuma yang Mama Z nak boleh katakan ialah, bila kita buat graf nanti untuk soalan begini, awak akan dapati graf awak tu menjadi garis lurus lah. Mesti jadi garis lurus. Kalau dikata sebab yang sini dia memang, rasanya dia bagi kita graf nanti. Cuma zaman Mama Z dulu, zaman sini awak ni, dia bagi kita graf tu berasingan. Okay, use a graph paper to answer this question. Okay, 2 variable dia bagi X and Y obtain from an experiment. Ni yang fizik tadi Mama Z kata. The variable X and Y related by the equation blah blah blah.
Okey, lepas tu dia kata based on table 7, dia suruh kita construct a table for the value x square y. X square y. So dia suruh tambah jadual ke macam mana saya tak pasti. Kalau dalam kertas jawapan awak nanti saya tak pasti. Zaman saya dulu saya kena salin semula lah. Macam tu. Cuma sekarang ni dia suruh kita buat x kuasa 2 y. X kuasa 2 y. Jadi kita sekejap Mama Z tunjuk menggunakan kalkulator. Ni soalan 2012. Tak rujuk jawapan Mama Z. Takut terajar salah. Okey. Sekejap Mama Z tak ada, tak buat kertas 2 hari tu. Okey, tak apa. Kita guna yang ini. Kod-kod boleh membantu. So, kita nak buat sekarang, dia suruh x kuasa 2y. So, x kuasa 2 darab dengan y. Kita try sebab Mama Z pun tak pernah buat. So, x kuasa 2 y. Mama Z buat gitu. Okey. Mama Z nak buat warna pink dahulu. Warna pink dahulu kalau boleh membantu. Calculate nilai X Mama Z 1 sama dengan, disuruh masukkan nilai Y. Nilai Y Mama Z 2.601 sama dengan. So Mama Z dapat jawapannya adalah 2.601. Oh, samalah. Okey, 2.601. Okey. Calculate lagi. Dia minta nilai Y yang baru 2 sama dengan nilai Y kita 0.551 sama dengan yang last ni 2 kali. 1, 2. So awak dapat 2.204. 2.204. Dan seterusnya. Kita boleh cari dengan menggunakan kalkulator. Alright. Dekat sekolah buat tak kaedah ni? Buat saya macam biasa gitulah. Maksudnya awak try satu-satu ataupun guna kalkulator? Masuk satu-satu lah. X kuasa 2 darab dengan Y. Tak gitu. Kan? Sebab Mama Z tak pernah tahu, contohnya perlu tak kita buat X kuasa 2? Tu maksud Mama Z. Ada tak cikgu suruh buat X kuasa 2 dulu? 1, 4, 9, 16. Tapi makannya 1 je kan ni kan? Tu lah. Takkanlah nak kena buat. So, kalau nak cepat, masukkan dalam kalkulator. Masukkan je. Calculate. Masukkan 3. Biar dia kira untuk kita. Lepas tu masukkan Y 0.194. Sama dengan. So, awak akan dapat 1.746. Tak nampak dah sini. 1.746. Mama Z try nilai terakhir. 16 senang nak buat graf. Calculate. Masukkan 6. Satu lagi. 0.017. So, awak akan dapat nilainya adalah 0.6012. 0.612. So, daripada situ sebenarnya kita baru boleh buat graf kita dengan cantik. Semua graf kita tu lah kan, kecil benar ni. Okey, tapi dia bagi guideline kot. Ni dia bagi ni. Dia bagi X square Y against X using the scale. Scale pun dia bagi dah 2 cm 1 untuk represent 1 unit untuk X axis. Lepas tu kena hati-hati. 2 mewakili 0.5 unit untuk paksi Y. Lepas tu baru kita
lukis the best fit. Cadangan Mama Z, masa lukis kena tipu sikit. Ambil nombor yang mula-mula. Okay, jadi yang ni pendek sikit, yang ni panjang. Sebab yang ini 0.5. 0.5. Terbalik. Okay. So, yang ini akan jadi panjang sikit, yang ni jadi pendek. Sebab yang ini 1 cm, 2 cm. 2 cm, sini mewakili 2. 2 cm, sini jadi 4. Sekejap. 2 cm, 1. Terbalik. 2 cm, sini jadi 1. Sini jadi 2. Tapi di sini, masih 2 cm, tapi 0.5. 2 cm, baru jadi 1. 2 cm, 1.5. 2 cm, baru jadi 2. So, cadangan Mama Z, supaya awak ambil nilai mula dengan nilai akhir. Okay? Kita buat best fit yang tu dulu. Kalau cikgu tak kisahlah. Dengar kat cikgu matematik tambahan ni, kena maki Mama Z ni. 2.5, Mama Z sebenarnya nak ajar pelajar tipu sikit je. Okay, so contohnya 1, nilai X kita 1, nilai paksi Y kita 2.6 tu. Pelajar buat sini dulu. 2.6, contohnya sini. Lepas tu pelajar pergi cari yang titik X dia 6 tu. 3, 4, 5, 6. Masa 6 dia turun kepada 0.6 kat sini. Macam tu dulu. Lepas tu pelajar pun buat dulu the best yang ini guna pensel dulu. The best fit. Kita buat dulu garisan yang ini. Guna pensel dulu. Dia tak lalu pembaris saya. Ataupun pensel memang tak lalu Sekejap Kalau benda lain dia lalu pembaris. Okey. Lepas tu pergi kepada yang lain. Contohnya awak baca balik nombor 2.204. 2.204. Contohnya titik awak sini. Tak kena. Okey. Yang ketiga 1.7. Katakan yang ni kena. Okey. Yang keempat saya tak kira. Mungkin dah dia berada sekitar-sekitar ni lah. Kalau Mama Z. Sebab bila jawab soalan yang ujung-ujung ni biasanya masa dah tak banyak. Tapi yang ini awak boleh skor kan? Cuma kena laju mengira lah yang ini. Kena laju sikit mengira. Boleh? Cuma nak tunjuk kita tak ada kertas graf. Zaman awak memang kertas graf dia bagi. Zaman-zaman dulu memang kertas graf berasingan dia bagi. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya tajuk ni? Tak ada. Tak ada. Dia mudah. So, cuba jawab tajuk ni. Ada beberapa tajuk. Sekejap, kalau saya buka buku MX.